Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita pada tema 6 iaitu kelestarian alam. Dan kita akan menyambung pembelajaran kita pada unit 18 iaitu tahukah kamu? Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah indahnya kebun datuk. Kita akan belajar penjodoh bilangan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menggunakan penjodoh bilangan untuk membina ayat. Seterusnya, murid-murid boleh lihat nota penjodoh bilangan yang cikgu tunjukkan sebagai panduan. Sekarang, mari kita lihat buku teks jilid 2 halaman 37 bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Tajuk kita pada hari ini ialah indahnya kebun datuk. Okey, kita akan baca beberapa penjodoh bilangan yang diberikan di dalam buku teks halaman 37. Cikgu akan terangkan satu-satu penjodoh bilangan yang diberikan. Okey, pertama penjodoh bilangan sepasang. Sepasang untuk benda yang ada pasangan. Contoh sepasang burung, sepasang kasut, sepasang pengantin, sepasang stokin. Okey, rumpun untuk tumbuh-tumbuhan yang rapat seperti buluh, ni gambar buluh kan, serai, pokok daun pandan. Okey, sebatang untuk benda-benda yang panjang seperti sebatang sungai, ni sungai, sebatang sungai, sebatang jalan, sebatang galah. Okey, sebuah untuk benda yang besar dan padu. Benda yang besar dan padu boleh disentuh. Contohnya seperti sebuah pondok, sebuah rumah, sebuah kereta. Okey, lepas tu penjodoh bilangan sekawan. Sekawan kerbau. Sekawan bermaksud satu kumpulan haiwan. Contohnya ni sekumpulan kerbau, sekumpulan lembu, sekumpulan kambing. Okey, lepas tu botol. Botol ialah cecair yang diisi di dalam botol. Cecair yang diisi di dalam botol. Jadi kita panggil sebotol air, sebotol kicap, sebotol sos. Lepas tu seekor. Seekor untuk haiwan. Contoh seekor burung, seekor kambing, seekor ayam. Bakul, benda-benda yang diisi di dalam bakul. Contoh sebakul rambutan, sebakul buah manggis, sebakul beras. Contoh kalau dimasukkan dalam bakul. Seterusnya kita tengok pada penjodoh bilangan bila. Bila untuk senjata atau benda-benda yang tajam atau runcing seperti sebilah pisau, sebilah keris dan cangkul. Lepas tu kita tengok deret. Deret ialah benda-benda yang teratur. Contoh kat sini dia tanam sayur secara sederet. Maksudnya ada satu deret sayur-sayuran. Okey, lepas tu sederet ni ialah benda-benda yang teratur. Contohnya seperti rumah, sederet rumah, sederet kedai, sederet pasu. Okey.
bekas. Bekas ialah benda-benda yang diikat bersama-sama. Contoh, sebekas lidi, sebekas kayu. Okey. Utas. Seterusnya kita tengok utas. Utas ialah benda-benda yang terurai. Seperti tali, benang, dawai. Seterusnya kita baca dialog ini bersama-sama. Wah, banyaknya pokok buah. Mengapakah Datuk tidak menebang 3 rumpun pokok buluh itu? Lepas tu ni Datuk dia jawab. Pokok buluh itulah yang menahan tebing sungai daripada runtuh. Okey, jadi dia tak tebang pokok tu kerana pokok buluh itu adalah penahan tebing sungai daripada runtuh. Okey. Oh, barulah saya faham. Itu. Datuk, apakah fungsi tin-tin kosong yang diikat dengan seutas tali itu? Okey, Datuk jawab, tin-tin kosong itu berfungsi untuk menghalau haiwan yang merosakkan buah-buahan di sini. Bunyi tin-tin kosong itu akan menakutkan haiwan tersebut. Okey, selesai sudah. Kita baca buku teks halaman 37. Sekarang kita teruskan tugasan kita pada buku aktiviti. Seterusnya, mari sama-sama kita lihat buku aktiviti jilid 2 halaman 43 bersama-sama. Aktiviti 5, kenal pasti penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang diberikan. Kemudian bina ayat. Lilin kita semula. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat lilin. Ini contoh beberapa lilin sesuai untuk penjodoh bilangan yang mana satu. Di sini ada diberikan penjodoh bilangan mana satu yang sesuai untuk lilin. Lilin ialah sesuatu benda yang panjang. Tadi cikgu dah terang. Kalau benda yang panjang, penjodoh bilangan dia apa? Okey, ini contoh beberapa lilin yang telah siap. Saya menggunakan bahan-bahan terpakai. Okey, kita tengok penjodoh bilangan yang diberikan ialah botol, botol, utas, biji, batang, bekas ketul. Semua penjodoh bilangan ni cikgu dah terangkan. Okey, jadi kita tengok pada gambar yang ditunjukkan, minyak masak. Okey, sesuai untuk penjodoh bilangan apa? Benang, gelas, batu, krayon dan lidi. Lidi ni cikgu dah terang dah. Kemudian bena ayat. Okey, contoh minyak masak ni penjodoh bilangan dia apa? Lepas tu awak tulis bena ayat. Bena ayat yang sesuai. Kamu bina ayat, contohnya cikgu berikan contoh. Awak boleh bina yang lain. Ni semua contoh daripada cikgu. Saya menggunakan sebotol minyak masak terpakai. Okey, tulis di sini. Okey, sampai di sini saja tugasan kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari. Sekian, terima kasih. Bye.